Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, hari ini bersama lagi dengan Cikgu Ernie dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual KSSMPK tingkatan 5. Okey, jom belajar bersama Cikgu Ernie. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan lagi dengan modul 4 tajuk Komunikasi Visual. Standard kandungan 4.1 Multimedia, standard pembelajaran murid boleh 4.1.2 menyatakan fungsi multimedia. Objektif pembelajaran untuk kali ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat 1. Menyenaraikan sektor yang terlibat dalam penggunaan multimedia. Yang kedua, menyenaraikan perkakasan multimedia yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu rekaan multimedia. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Okey, kita akan tahu atau kita akan lihat apakah peranan multimedia. Okey. Multimedia ni berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan sesuatu maklumat atau komunikasi visual melalui penggunaan perisian dan aplikasi tertentu. Kebiasaannya, komputer menjadi media utama dalam penghasilan sesuatu karya multimedia. Multimedia memainkan peranan yang penting dalam pelbagai sektor, iaitu sektor yang pertama ialah sektor pendidikan. Multimedia berupaya menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Dapat meningkatkan motivasi murid dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Contoh multimedia yang digunakan dalam pendidikan termasuklah pembelajaran atas talian, TV pendidikan, e-tutor, kamus elektronik, ensiklopedia elektronik dan buku elektronik. Ini adalah contoh-contoh multimedia dalam sektor pendidikan. Ini adalah pembelajaran atas talian. Ini adalah TV pendidikan dan sekarang ni kita boleh tengok Didik TV. Ini adalah buku elektronik. Dan ini adalah kamus elektronik. Baiklah, seterusnya peranan multimedia dalam sektor perubatan. Aplikasi multimedia memudahkan pengamal perubatan dalam memantau situasi atau keadaan pesakit melalui peralatan seperti mesin elektrokardiograf atau ECG yang berfungsi untuk memeriksa denyutan jantung pesakit. Mesin ini menjana graf bagi pengamal perubatan menganalisa denyutan jantung pesakit. Selain itu, terdapat juga mesin pengimbas radiografi atau X-ray, mesin pengimbas suhu. Mesin pengimbas suhu ini sekarang sangat-sangat diperlukan dan banyak lagi. Okey, ini adalah contoh-contoh untuk sektor perubatan iaitu mesin elektrokardiograf ataupun ECG. Kalau seseorang sakit jantung, dia akan menggunakan ataupun pergi hospital atau klinik akan gunakan mesin ini. Okey, mesin pengimbas radiografi. Ini kalau untuk kita X-ray bahagian dalaman kita. Ini adalah alat pengimbas suhu. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat peranan multimedia dalam bidang hiburan. Banyak permainan terkini terdapat dalam bentuk CD-ROM dan mengandungi elemen grafik, animasi, audio dan video. Permainan ini bukan sahaja berbentuk hiburan tetapi mempunyai unsur-unsur pendidikan. Video yang mengisahkan kisah drama, filem dan dokumentari juga boleh didapati melalui video pilihan atau
ataupun video on demand. Terdapat juga filem animasi kanak-kanak yang menarik sebagai hiburan dan sumber pendidikan. Okey, apa contohnya? Macam Upin Ipin, Bobo Boy, Doraemon dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh permainan dalam talian. Contoh video pilihan atau video on demand. Dan animasi seperti animasi Upin dan Ipin. Seterusnya, kita lihat peranan multimedia dalam bidang pengangkutan. Aplikasi multimedia turut menyumbang dalam bidang pengangkutan seperti jadual perjalanan kenderaan awam yang dipamerkan di stesen pengangkutan dapat memberi maklumat kepada pengguna dengan lebih berkesan. Sebahagian kenderaan awam seperti kapal terbang, kapal, kereta api juga turut berfungsi dalam sistem yang telah diprogramkan dan dikawal secara automatik. Aplikasi multimedia dalam sistem navigasi kenderaan awam ini menentukan arah perjalanan, destinasi dan koordinat kapal terbang, kapal dan kereta api. Penjualan tiket di stesen dan terminal pengangkutan awam ini menggunakan kios atau belian tiket secara dalam talian. Sekarang ni memang apa-apa kita beli pun semua dalam talian. Baiklah, ini adalah contoh-contoh peranan multimedia dalam bidang pengangkutan. Okey, yang pertama kios tiket pengangkutan awam. Yang kedua, papan maklumat jadual perjalanan. Terusnya, sistem pemanduan dalam pesawat. Dan keempat, monorail. Monorail. Okey, kita lihat pula peranan multimedia dalam sektor perniagaan. Bidang perniagaan memerlukan komunikasi yang boleh dijalankan melalui verbal, edaran bahan bercetak, video dan pengiklanan. Multimedia berupaya menggabungkan komunikasi dalam perniagaan menjadi suatu daya tarikan yang lebih menarik seperti iklan dalam televisyen tentang produk atau perkhidmatan. Belian atas talian atau online shop juga menggunakan multimedia sebagai medium untuk menarik perhatian. Berikut merupakan contoh peranan multimedia dalam bidang perniagaan. Yang pertama, promosi dan jualan melalui televisyen. Syarikat yang menawarkan kaedah belian secara dalam talian, seperti Shopee, Lazada, dan seterusnya peta petunjuk lokasi digital. Kalau awak perasan di pasaraya banyak benda ni. Dalam sektor perniagaan juga, persembahan multimedia yang menarik melalui laman sesawang syarikat perniagaan turut menarik minat pelanggan untuk membeli atau menggunakan perkhidmatan mereka. Pembelian kios dan mesin layan diri juga membantu dalam perniagaan dan jual beli pada masa kini. Berikut adalah contoh-contohnya. Ini adalah laman sesawang syarikat. Ini adalah macam laman web syarikat. Dan ini adalah mesin layan diri. Mesin layan diri. Baiklah, seterusnya perkakasan multimedia. Bagi menghasilkan sesuatu rekaan multimedia, seseorang pereka memerlukan perkakasan asas yang sesuai untuk tugasan rekaan berkenaan. Baiklah, sebenarnya terdapat banyak perkakasan lukisan digital. Yang cikgu bagi ni adalah contoh-contoh dia. Antaranya komputer riba. Yang kedua, pen stylus.
Dan yang ketiga, pad melukis. Baiklah, seterusnya, perkakasan persembahan multimedia. Di antaranya adalah mikrofon, pembesar suara dan projektor. Ini adalah perkakasan yang digunakan untuk mempersembahkan persembahan multimedia. Baiklah murid-murid, kita telah tamat tentang peranan multimedia, di mana multimedia ini memainkan peranan dalam pelbagai bidang atau sektor, iaitu antaranya sektor pendidikan, perubatan, hiburan, pengangkutan, perniagaan dan memerlukan perkakasan multimedia. Ini adalah soalan-soalan pengukuhan yang perlu awak jawab atau sebutkan jawapan kamu nanti pada guru mata pelajaran kamu, ya. Okey, soalan yang pertama. Multimedia memainkan peranan yang penting dalam pelbagai sektor. Senaraikan sektor tersebut. Awak kena senaraikan sektor tersebut. Jangan lupa sebutkan jawapan kamu pada guru mata pelajaran. Soalan kedua. Nyatakan dua contoh multimedia yang digunakan dalam sektor pendidikan. Dan soalan yang ketiga, senaraikan perkakasan bagi persembahan multimedia. Boleh jawab? Jangan lupa jawab pada cikgu kamu. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham apa yang telah dipelajari. Dan kalau tak faham, awak boleh tonton video ini secara berulang kali untuk fahamkan apa yang kita pelajari pada kali ini. Okey, tahniah semua kerana telah mengikuti pembelajaran ini dan terima kasih daripada Cikgu Ernie. Bye.